Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين في رسالته المسمى بفريدة الفرائد في علم العقائد dan Haruna dan Haruna ini dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam dan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun ni Harun bin Imran bin Qahith bin Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi mussalatu wassalam. Itu nasab Nabi Harun. Nabi Harun ni ialah saudara bagi Nabi Musa alaihi salam. Saudara kakak. Artinya abang lah. Saudara kakak mana abang. Dia lebih tua daripada Nabi Musa 3 tahun. Itu dah. Tu jadi Nabi Harun ni abang kepada Nabi Musa, tua 3 tahun. Dilahirkan di Mesir tu. Tapi pada tahun Al-Afu, tahun Raja Firaun. Raja Mesir dekat tu Raja Firaun. Dia maaf 1 tahun. Dia bunuh anak laki-laki daripada Bani Israel setahun.
Kemudian dia maaf pula setahun. Kemudian dia bunuh pula setahun. Tu. Jadi jatuh ke kelahiran Nabi Harun alaihi salam, lahir pada tahun Al-Afu. Tahun Perang tu maaf. Maknanya setahun tu Perang tak laksanakan projek bunuh anak laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel. Gitu dah. Jadi setahun lepas tu berlaku pula. Dia bunuh pula anak laki-laki di kalangan Bani Israel. Karenanya dia mimpi. Dia mimpi bahawasanya ada satu orang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan dia. Jadi dia tak tahu takdir Allah Ta'ala ni, rupa-rupanya yang menghancurkan kerajaan dia tu dia sendiri pegang. Iaitu Nabi Musa AS. Lepas ni lah Nabi Musa masuk lagi. Sebab tu ada pepatah kau syair kau tak ingat lah. Musa murabba Fir'aun mursalun, gitu kalau tak silap. Wa Musa murabba Jibrilu Dajjalun, gitu kalau tak silap. Musa yang diterbiah oleh Fir'aun jadi rasul, Musa yang diterbiah oleh Jibril jadi Dajjal. Siapa Musa Samiri tu? Tu nak ayat kata khijai Allah Ta'ala ni kita tak boleh nak gamuk. Tak boleh nak gamuk, tak boleh nak seka lah. Tak boleh nak sengka. Sebab tu kita tak boleh orang panggil pandai hina. Terkadangnya anak orang kafir. Tapi kalau dia Tuhan nak bagi hidayah, jadi lebih alim pada orang yang beranak lahir-lahir dalam keluarga Islam. Ada? Tak ada pelik. Ataupun orang itu duduk di kalangan suasana bi'ah yang sayyi'ah, yang jahat. Tapi dia seperti ikan yang berada pada laut. Walaupun laut tu masing, tetaplah ikan tu daging dia tak jadi masing, jadi tawar. Boleh dimakan dengan senang oleh orang yang makan ikan. Walaupun dia duduk di kalangan ataupun dalam suasana yang jahat, bi'ah yang jahat. Tapi kalau Allah Ta'ala nak kebaikan bagi diri dia, maka tetap juga dia jadi baik. Tapi hak tu perkara tu terkadangnya menyalahi adat lah. Terkadangnya menyalahi adat. Orang panggil amrun khariqul lil adati. Perkara yang mencarikan adat. Sunnatullah, perkara hak Allah Ta'ala sunnahkan, ialah apabila diterbiah oleh orang yang jahat, maka lahirnya jadi jahat lah. Sebab guru yang mula-mula tu ibu bapa kita. Maka sebab tu sekolah yang pertama-tama sekali bukanlah sekolah pasti tadika, letter Kelly ke berapa ni tu ni. Ada muda atas anak tu bukan. Ataupun sekolah rendah ke sekolah menengah ke madrasah ke pondok ke tahfiz ke bukan. Sebenar-benar sekolahnya ialah rumah kita sendiri. Itu ibu bapa tu sendiri bagaimana ke cara dia didik anak dia. Itulah yang menentukan orang panggil secara adatnya baik buruk seorang anak. Jadi dia tak boleh nak menyalah ke sekolah atau guru tu 100%. Kerana kalau start daripada rumah lagi tak semayang, tak puasa roha, tak cara hukum hakam, tak cara urusan agama, baca Quran lagu mana anak, cuma cuci, tak tahu najis, mulazah, mukhaffafah, mutawassithah, tak tahu istinja lagu mana, gapo, tak tahu. Tak diajar oleh orang tua. Maka lagu itulah yang bawa jakit sampai ke sapu begitulah. Jadi artinya kalau kita nak anak kita jadi solehah, maka pastikan didikan daripada rumah lagi. Kita didik dengan soleh, dengan baik, dengan ilmu agama, dengan tarbiyah yang bahasa diniyah, at-tarbiyatud diniyah. Kita ajarkan ulumi diniyah, ilmu-ilmu hak bahasa agama yang bahasa fardu ain. Daripada rumah lagi kita kena ajar qada-qada hak fardu ain. Qada-qada itulah nafkah batin dia panggil. Nafkah batin tu. Dan kemudian nafkah batin ni hak bahagian atas hati tu dah.
Hak tu zahir lagi hak tu. Ni, hak batin tu hak tak nampak Nah, ajak agama anak ni tak nampak. Tak nampak. Bahkan hak tu hak Allah Taala perintah dalam Quran. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas apa dalam Quran? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Nah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman mereka itu. Nah, qu anfusakum, peliharakan diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, naro, daripada kena bakaran api neraka. Yang mana tempat bakarannya, bahan bakaran api neraka ni waquduhan nas wal hijarah. Nah, bahan bakaran api neraka ni ialah manusia, bukan kayu mumuk yang kering. Bakaran api neraka ni ialah manusia dan batu-batu, yakni batu-batu berhala yang disembah oleh manusia ketika mana di dunia. Allah Ta'ala jadikan bahan bakaran dalam api neraka. Tengok munduk Tuhan dengan Tuhan pelesu ni. Nah, dia bukan Tuhan, Tuhan pelesu, makhluk aku, batu bahkan. Hari ni mu dengan dia sekali masuk dalam api neraka. Tengok. Tu dah. Maka ulama para sahabat tanya. Para sahabat tanya Abdullah bin Abbas, lagu mana nak jaga anak diri daripada kena bakar api neraka, keluarga daripada kena bakar api neraka? Jawab Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, faqihuhum fiddin. Beri fahamkan mereka itu ahli keluarga kamu dengan agama. Tu dah. Jadi bukan beri faham ahli keluarga saja, diri kita sendiri kena buat mula. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ibda'ul khair bi nafsika. Ibda' bi nafsik. Mulakan kebaikan tu dengan diri engkau sendiri. Mana kalau kita je ni bawa anak bini mari seorang, mari mengaji, mari menadah, mari berdengar. Maka lagu itulah anak kita pun seksa. Nah, rajin pergi surah, rajin pergi jemaah, rajin mendengar, rajin menadah, rajin mengaji. Nah, rajin bersahabat dengan tutuk guru, orang-orang soleh, orang-orang baik. Kalau jenis kita duduk bawa karaoke, duduk bawa melepok di kedai kopi, duduk bawa di tempat maksiat, lagu tu seksa dia akan jadi besar dengan lagu tu. Nah, tu lagu tu. Itu secara adatnya. Tetapi ada juga Allah Ta'ala menyalahi keadaan. Seumpama cerita Nabi Musa. Nah, itu lagu tu. Tengok. Jadi oleh kerana tu, Firaun ni, dia tanya pendapat ahli nujung dia. Ahli nujung kata, akan ada ni anak di kalangan Bani Israel ni, dia akan menghancurkan kerajaan tuanku. Siapa tak tahulah. Kalau gitu Firaun pun wa arahal lah. Nah, bertitahlah Firaunnya supaya tiap-tiap anak laki-laki yang diberanakkan oleh perempuan Bani Israel maka dibunuh. Tu setahun dibunuh, lepas tu setahun pula oleh kerana ramai sangat, banyak sangat, berhenti sekejap. Maka tahun berhenti itu dipanggil tahun al-afu, tahun kemaafan daripada Firaun. Maka tahun tersebutlah Nabi Harun, kakak atau abang bagi Nabi Musa ni lahir. Maka Nabi Harun alaihi salam ni hidup selama 122 tahun. 122 tahun. Dan wafat Nabi Harun alaihi salam ni sebelum daripada Nabi Musa. Mana wafat dulu. Wafat dia dulu. Dulu berapa lama? Dengan masa 3 bulan. 3 bulan sebelum Nabi Musa wafat dulu Nabi Harun. Kata setengah ulamanya sebelum 11 bulan. 11 bulan. Kata setengah ulama 11 bulan. Di mana? Tapi kata ni agak lemah sikit lah. 11 bulan tu pada bumi Teh. Pada Teh dia panggil. Pada Teh. Di Sina. Di kawasan Turu Saina. Tu sebelum daripada Bani Israel masuk ke bumi Palestin. Sebelum daripada Bani Israel masuk ke bumi Palestin. Di pada Teh itu Allah Ta'ala uji ke Bani Israel ni sesak. Tak jumpa cara cari nak tobat. Nak keluar daripada pada Teh. Pada Teh dia panggil At-Tai. Alif lam ta ya ha. At-Tai. Tu. Jadi kata setengahnya Nabi Harun wafat situlah. Tu. Kalau kiranya
kalau kita buat kira-kiranya, selepas daripada Bani Israel diberi kelepasan keluar daripada pada Taih tu, nah Nabi Harun ni masih lagi ada. Masih lagi ada sebab ketika mana Nabi Musa naik ke Turu Sainat tu ke, bersama dengan beberapa Bani Israel yang lain, Nabi Musa tinggalkan orang panggil Bani Israel itu kepada abang dia Harun. Ketika tu Musa Samiri mai buat kucar tu. Ni. Mai buat kucar kan. Iaitu dia buat lembu daripada emas. Patut oleh kerana dia berilmu kan, dia tahu. Debu hak melekat di kaki pok akak iaitu Nabi Jibril alaihi salam tu, ketika mana Jibril nak naik ke langit, dia ambil debu tu pak masuk ke lembu emas tadi. Maka hidup lembu emas tu. Maka habis Bani Israelnya pakat duduk puja lembu emas tu. Duduk menyembah lembu emas tu. Itu jasa jahatnya Musa Samiri tu. Musa Samiri tu. Baik, habis itulah. Kemudiannya Nabi Harun ni nama dianya di dalam Quran Allah Ta'ala sebut 20 kali. 20 kali nama Nabi Harun disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Habis itu. Dan Musa dan Nabiullah Musa alaihi salam. Dan Musa alaihi salam. Ya wak kira Nabi Harun dulu tu sebab perekat orang panggil umur, usia. Nabi Harun lebih tua pada Musa. Kalau kira hak jadi nabi dulunya Musa dulu. Musa dulu. Setelah tu Musa minta dengan Allah Ta'ala supaya akak juga abang dia jadi nabi, jadi rasul. Sebab abang dia lebih petah cakap. Tu dah. Sebab lebih petah cakap. Nabi Harun dulu. Nabi Harun dulu. 3 bulan sebelum Nabi Musa. Kata setengah 11 bulan sebelum Nabi Musa. Jadi Musa alaihissalam ni namanya Musa bin Imran bin Qahith bin Azir bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Tu. Dilahirkan Nabi Musa ni di Mesir ke? Bila? Pada zaman Fir'aun. Tapi pada tahun Al-Qatlu. Pada tahun membunuh. Tu dah. Kena kau jatuh tahun Nabi Musa lahir tu ialah tahun dijalankan projek membunuh anak-anak Bani Israel. Tu dah. Setahun dia bunuh, setahun dia maaf. Setahun pula dia bunuh, setahun pula dia maaf. Gitu. Fir'aun. Dia punya orang panggil projek membunuh tadi tu. Jadi dia jatuh pada tahun Al-Qatlu dia panggil. Sanah Al-Qatlu. Maka ketika tu mak dia tak ada apa lah. Tak nak bagi orang panggil askar Fir'aun ni terjah rumah dia. Maka terpaksalah mak dia tak nak bagi Musa ketika tu baby lagi, bayi lagi menangis, diletak ke orang panggil bara api itu di lidah. Pakai selop. Tak bunyi suara lah. Tu selamatlah Musa alaihissalam daripada ditangkap oleh tentera Fir'aun. Kemudiannya diperhanyutkan ke sungai ni. Dibuh oleh bekah, diperhanyut ke sungai ni. Tak kedai Allah Ta'ala bini Fir'aun. Namanya Asiyah. Asiyah. Orang solehah. Orang solehah. Allah Ta'ala buat misal dengan Al-Quran. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah buat perumpamaan dengan perempuan yang mukmin, iaitu bini bagi Fir'aun. Jadi tak boleh kita nak suka lah. Ayat sebelum tu buat perumpamaan orang kafir, bini para nabi. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Tuhan buat perumpamaan dengan perempuan yang kafir, kedua-duanya bini Nabi Nuh, Nabi Lut.
Jadi bini Nabi Nuh, Nabi Lut tu bukan setakat tak pakai tudung. Nah, bukan seksi dah. Bukan tak tutup aurat dah. Kafir dah. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Dua-dua tu duduk di bawah tarbiyah hamba-Ku yang soleh kedua-dua, bukan soleh biasa-biasa. Iaitu Nabi lagi Rasul, Nabi Nuh, Nabi Lut. Fa khanatahuma, khianatlah kedua-dua bini dia. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Allah Ta'ala tak ada sikit pun orang panggil kasih belah pada kedua-duanya akhirat kelak. Wa qila dukhulanna rama'ad dakhilin. Dikatakan oleh malaikat kepada keduanya, masuklah kalian ke dalam api neraka bersama dengan penghuni-penghuni neraka. Ini ayat kata bini Nabi pun, kalau tak turut Nabi, apa tulah ke? Bahkan lebih teruk lagi lah. Itu nak ayat kata bahawasanya tak ada jaminan seorang bini, seorang anak. Maka samalah kita pun, bini untuk guru ke, anak untuk guru ke, bini untuk email, anak untuk email ke, bini raja ke, anak raja ke, tak ada kira lah. Kita tak boleh jadi dalil, tidak boleh jadi alasan. Apa ketua agama bini sendiri, tak boleh kecek gitu. Orang kecek lagu ni kalau duduk zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, cerak-cerak dah kafir. Apa? Dah bini Nabi Nuh nak dakwah orang, bini sendiri pun kafir. Sudah. Habis kalau kira-kira ayat lagu tu kan. Nak jadi ketua agama, nak jadi tok guru apa, ustaz apa, bini sendiri tak boleh nak tarbiyah, bini sendiri pun tak boleh kecek gitu. Bini orang urusan suami dia. Tuhan tak akan tanya mu tetap urusan bini orang. Tuhan tak akan tanya. Akhirat esok Tuhan tak tanya, awak ni kenapa ni? Permaisuri sultan negeri awak ni begini-begini. Tak akan tanya tu. Kalau Tuhan tanya lagu tu, kita kena marah pula ke Tuhan. Mana Tuhan tanya kita? Kita bukan tok laki dia. Tanya tok laki dia lah. Tu makna lagu tu. Bukan soal kita tu dah. Mana bini Nabi Nuh ni? Mana Nabi Nuh? Tak ada. Yang akan ditanya tentang soal bininya, suami masing-masing. Tu maka Nabi Nuh, Nabi Lut akan jawab di hadapan Allah Ta'ala akhirat esok. Dia sapa ke dak, dia royak ke dak, dia dakwah ke dak, sama juga. Bini tok imam pun tok imam akan kena tanya. Bini tok guru, ustaz ke tok imam, ustaz tok guru lah akan ditanya. Maka ustaz tok imam tok guru ni lah akan jawabnya. Saya tak royak gapo tu, saya takut ke bini. Kena. Lepas pengaku ada tu ni. Saya royak dah tu. Saya kata dah ni pakai gini tak boleh ni. Nampak tutup badan berapa semua, nampak kulit berapa ni. Ni tak tutup aurat gini ni. Tapi nak buat gua nak muka dia cengeng kan. Tu. Lepas dah jawab dah. Tunai dah tanggungjawab. Bukan tugas kita apa orang, apa bini kata bini ni. Tu dayuh dia panggil. Tak boleh kata. Tak boleh pukul. Kalau pukul yang mentarbiah. Lagu mana? Tidak menyakitkan. Tapi mendidik. Itu bukan kata henjar bini siapa patah tulai belekat masuk sepeta tu bukan cara Islam gitu tu. Ni. Itu lagu tu. Jadi akhirat esok tu akan tanya masing-masing mas'ul yang dipertanggungjawabkan. Tak suruh sibuk lah. Kalau bukan tanggungjawab kita tak suruh sibuk. Sebaliknya ada juga Allah Ta'ala jadikan tok laki jahat. Tapi bini baik. Siapa? Asiah tu. Jadi Asiah ni lah hak ambil bayi tersebut, minta izin dengan tok laki dia perang, nak jaga, nak pera. Tu nak jaga, nak pera. Siapa? Nabi Musa alaihi salam. Jadi oleh kerana kasih dia ke bini dia, setujulah. Dia tak tahu kata Musa ni rupa-rupanya anak Bani Israel. Membesarlah Musa di istana perang. Tu dah. Tapi perang tu dia duk syok-syok dah. Kan budak ni kan. Dia duk syok dah. Sebab pernah satu kali duk ribu-ribu tu, Musa heret janggut. Senjoh janggut perang. Apa cabut dia. Marah perang. Mujurlah ada Asiah. Hanya sekat daripada dibunuh. Nak bunuh dah. Dia duk syok dah. Kan budak ni kan. Tak ada kot. Duk main dak kot. Akhir-akhirnya ia sungguh. Tu ia sungguh. Jadi perang tu apa akaknya Nabi Musa alaihissalam ditarbiah oleh istana perang, tapi akhirnya jadi Nabi Rasul. Itu. Jadi sebab tu orang panggil cerita-cerita lagu tu sebagai inspirasi anak muda
supaya kita tidak terkesan dengan suasana. Suasana orang panggil zaman kita moden ni semakin lama semakin mencabar. Nah, kebebasannya semakin hebat. Nah, kita orang duduk dalam surau dalam masjid ni memang kita tak berasa. Cuba kita terjun pergi dengan anak muda. Macam-macam orang panggil pelik-pelik saja permainan anak muda sekarang. Tetapi anak muda sekarang ni mestilah mengambil iktibar cerita Nabi Musa. Walaupun dibesar di dalam istana Fir'aun, tapi kezaliman dan kekufuran Fir'aun tidak sedikit pun berjerakit pada diri Nabi Musa AS. Apa gunanya ditarbiyah oleh Jabril? Jabril nak tarbiyah. Jabril nak jaga. Tapi akhirnya jadi raja. Seperti Musa Samiri. Musa murabba Fir'aun mursalun wa Musa murabba Jibrilu dajjalun. Musa yang ditarbiyah oleh Fir'aun jadi rasul, Musa yang ditarbiyah oleh Jibril akhirnya jadi dajjal. Itu. Ya. Yang kisah mengatakan Jibril yang Fir'aun suruh dia sebut salah tu boleh bakar di lidah tu. Macam mana? Dikatakan ada satu kisah lagi yang Jibril daripada dia cakap tu bara api tu Jibril elakkan dia kena kat lidah dia Nabi Musa tu supaya dia tak bercakap. Tak silap dia lepas dia tak janggut. Tak tahu, tak dengar. Tak usah dengar lagi tu. Ada? Benar ni? Wallahu a'lam. Tak usah dengar lagi tu. Wallahu a'lam. Boleh jadi kot ada. Ni. Gecek tengoklah. Boleh jadi ada kot cerita tu. Wallahu a'lam. Tak usah dengar lagi tu gitu. Tu. Tu aku buat Tu aku buat ni. Mak dia sendiri. Betul. Daripada kecil lagi. Habis dia tu. Habis. Jadi hidup Musa alaihi salam ni 120 tahun. 120 tahun umur Nabi Musa alaihi salam. Dan wafat Nabi Musa alaihi salam kemudian daripada Nabi Harun 3 bulan. Jadi 3 bulan selepas Nabi Harun meninggal, ataupun kita berlaku di atas pendapat yang mengatakan 11 bulan. 11 bulan kemudian Nabi Musa wafat. Ataupun 3 bulan kemudian Nabi Musa wafat. Dan dikebumikan Nabi Musa ni di Bukit Nibu. Di Bukit Nibu. Iaitu bukit pada sebelah Syarqi Bahril Mayyit. Tu. Sebelah sebelah timur Laut Mati. Gitu. Syarqil Bahril Mayyit. Sebelah timur Laut Mati. Dan Nabi Musa ni digelar dengan Kalimullah. Salah seorang Nabi yang Allah Ta'ala buka hijab, dapat bermukalamah, dapat berkalam dengan Allah Ta'ala. Arti berkalam dengan Allah Ta'ala ni makna Allah Ta'ala bagi Nabi Musa pendengaran dan penglihatan yang baru, yang mampu Musa AS untuk dengar dan nampak sifat kalam nafsi Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Lalu diberi faham kepada Musa apa yang Allah Ta'ala nak khitab, nak tuju cakap, nak perintah apa. Nak dipanggil, hak tu kalimatun nafsaniyah. Amrun iktibari, tapi amrun iktibari intizai. Perkara hak dikira-kira sungguh pada akal, tapi diambil cabut faham daripada perkara hak wujud. Di mana? Sifat kalam nafsi. Hak orang panggil ma'ani tu. Hak tu wujudi. Satu. Satu saja. Tak berhuruf, tak bersuara. Satu saja, tak banyak. Kita terjemuh kalam ismi itu dipanggil kalam dengan makna penutur atau pekata. Tapi hak diberi faham, hak diberi faham tu banyak. Ya Musa ikhla'na alaika. Hei Nabi Musa, pecahlah 2 kasut kamu tu. Sebab apa? Sebab kamu berada pada bumi yang suci. Tu pada bumi yang suci. Jadi Nabi Musa AS ni salah satu daripada Nabi yang dapat mukalamah dengan Allah. Lalu, oleh kerana sedap sangat mukalamah dengan Allah Ta'ala ni, sehingga kata dalam hadisnya, Nabi Musa senantiasa lepas daripada dia dapat berkalam dengan Allah Ta'ala, dia tak mampu nak dengar kalam makhluk yang baru ni. Manusia kecek ni tak boleh dengar, nak mutah selalu. Akhirnya dia tutup lubang telinga dia ni dengan kapah atau dengan kain apa-apa, tak boleh dengar. Sebulan begitu, 40 hari lagu tu. Barulah mampu dia buka balik dengar orang bercakap.
Sebab apa? Sebab terlalu rendahnya kalam bashar ni, kalam manusia ni. Terlalu rendah sangat, siapa tak mampu dia nak dengar. Macam kita lah mampu dengar dak anjing nyalak. Mampu? Sedap tak kalau hari-hari anjing duk nyalak tu begitu? Keji rasa tu dia. Sebab bukan kalam kita tu. Syuh, kita hamba. Maka gitulah bandingannya. Orang Nabi Musa AS dapat mukalamah dengan Allah Ta'ala, lepas tu dia tak mampu nak dengar kalam bashar. Sebab apa? Sebab keji bagi dia. Maka oleh kerana sedap sangat bermukalamah dengan Allah, dapat nampak sifat kalam nafsi, kalam ismi, perkata penutur Allah Ta'ala, maka Musa satu kalinya munajat di Tur Saina, minta supaya Allah Ta'ala bukakan hijab biar nampak zat tu, musyahadah zat. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Tatkala Musa alaihissalam sampai ke tempat miqat kami, kawasan Tur Saina itulah, fakallamahu rabbuhu, maka berkata-katalah akan Musa oleh Tuhannya. Qala, berkata oleh Musa, arini anzur ilaika, berikan kepada aku dapat nampak zat engkau wahai Allah. Nak nampak zat Tuhan pula. Tak usah dah. Bukan sedap sangat ni, tak puas hatilah. Dengar suara saja macam ni orang panggil takrib li fahmi saja, bukan duk buat contoh, bukan sebiji gitu dak dah. Macam orang bergewel lah. Hari-hari duk gayu tu ni. Duk dengar suara, tak puas hati, aku nak jopok tengok depan comel lagu mana. Nak gitulah. Jadi duk dengar kalam Allah Ta'ala ni, jadi sedap nak tengok zat Tuhan lah pula ya. Minta dengan Tuhan. Qala rabbi. Qala lan tarani. Tuhan jawab ke Musa, engkau tak dapat lihat aku ai fid dunya. Lan tarani ai fid dunya. Sebab apa? Karena di dunia ni Allah Ta'ala sifat taruh nikmat ru'yatullah fid dunya khusus khasatan li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khas untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak dapat tu. Tu. Tapi walakin unzur ilal jabal. Sungguh berkata di dunia ni tak dapat, tapi harus. Itu mana lelaki tu? Unzur ilal jabal. Mu tengok pada bukit. Bukit Tur Saina lah. Fa in istaqarra makanahu. Kalau bukit itu tetap tidak bergoncang, fasaufa tarani. Mu akan dapat nampak zat aku. Jadi Allah Ta'ala ta'likkan sesuatu yang harus bagi bukit. Mana? Iaitu tetap. Tidak bergerak. Jadi bukit ni bergerak dan tetap. Gerak dan diam bagi bukit, itu harus. Betul tak? Bukit duduk diam. Duduk diam sekarang, bukit ni duduk diam, tak bergerak. Tapi kalau Allah Ta'ala tajalli pada bukit, kalau bukit itu tetap diam, tak bergerak, tak bergoncang, fasaufa tarani. Maka selagi mu dapat lihat aku. Itu dia panggil ta'liku syai' bil jaiz jaizun. Itu kaedah ulama ahli sunnah kita faham. Gantungkan sesuatu dengan perkara yang harus, maka sesuatu tu harus juga. Mana? Ru'yatullah tu yang harus. Ni Mu'tazilah ingkar. Mu'tazilah ingkar. Maka falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala mana Allah Ta'ala tajalli pada bukit Tur Saina. Tuhan menyata kepada bukit. Maka bukit itu jadi majlah, tempat nyata Allah Ta'ala. Ja'alahu dakka, maka bukit itu bergegar. Bukit Tur Saina tak mampu dia. Wa kharra Musa sa'iqa, lalu Nabi Musa pun rebah pesa, tak dapat lihat. Tak dapat lihat Musa alaihissalam kepada bukit Tur Saina. Itu masalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Kemudiannya Nabi Musa alaihissalam ni namanya disebut di dalam Al-Quranil Karim sebanyak 136 kali. 136 kali. Itu kena buat homework lah, nak cari sendiri dalam Quran. Habis itu kemudian dan Ilyasa. Macam Ilyasa dah. Kalau Ilyas tu nanti tu, ujung tu. Ni Nabi Ilyasa. Itu dah. Nabi Ilyasa. Dan Ilyasa, yakni dan Nabiullah Ilyasa alaihi salamu. Baik. Nabi Ilyasa ni berkhilaf ulama. Kata Muhammad bin Ishaq, Ilyasa ni Ilyasa bin Akhtub. Ilyasa bin Akhtub, nama dia. Tu. Dan ada juga setengah ulama dia kata Ilyasa ni ialah Nabi Zulkifli. Nama sebenar bagi Nabi Zulkifli. Zulkifli tu gelar dia. Itu Ibn Ishaq kata. Tetapi kau ni kau yang marjuh lah ni, lemah lah ni. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut asing-asing. Wazkur Ismaila wal Yasa'a wa dhal kifli wa kullun minal akhyar. Dalam Al-Quran sebut dah. Dan ingatlah olehmu akan cerita Ismail dan cerita Ilyasa wa dhal kifli. Kalau hak tu lah apa dia sebut lain-lain. Nah, kalau Ilyasa ialah Zulkifli, Zulkifli Ilyasa, pada sebut sah cukup lah Ilyasa ataupun Zulkifli. Jadi kaul tu kaul yang agak lemah. Itu dah. Kemudian kata Abul Qasim Ibnu Asakir dalam kitab Tarikhud Dimashqi, Tarikhud Damsyik atau Tarikhud Dimashqi. Dia kata Ilyasa ni nama lengkap dianya ialah Ilyasa Al-Asbat
Ilyasa al-Asbat bin Adi. Ilyasa bin al-Asbat dengan ta. Nah, bin Adi bin Shutlum. Pelik nama dia. Bin Shutlum bin Afrayum bin bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah alaihi mussalatu wassalam. Jadi artinya Nabi Ilyasa ni kalau mengikut Ibnu Asakir dalam kitab Tarikhud Dimashqi, ialah keturunan Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq. Nah, artinya masih lagi Bani Israel. Tu masih lagi di kalangan Bani Israel. Tu. Dan dikatakan dia ni anak saudara bagi Ibnu Ammi Ilyas. Anak saudara, anak laki-laki pak saudara bagi Nabi Ilyas. Gitu. Tu wa yuqalu huwa Ibnu Ammi Ilyas an-Nabi alaihi salamu. Gitu. Dan dikatakan ni kita tak tahu lah ni siapa hak kata tu. Wa yuqalu, dan dikatakan. Ada orang kata tu. Ahli tarikh, ahli sejarah ke apa tak kira lah. Huwa siapa Ilyasa ni? Ibnu Ammi Ilyas an-Nabi alaihi salamu. Ialah anak laki-laki bagi pak saudara sebelah bapa bagi Nabi Ilyas alaihi salam. Tu. Kalau kira ceritanya Nabi Ilyas dulu jadi nabi. Nah. Nabi Ilyas dulu jadi nabi, lepas falamma rafa'a Ilyas. Tak kalau mana Nabi Ilyas tu meninggal, wafat, maka digantikan dengan Ilyasa fi qaumihi, pada kaumnya. Gitu. Itu riwayat Ibnu Asakir. Tu dah. Wallahu a'lam lah. Sejarah ni banyak, kena dibuka dalam Tarikhut Tabari ke apa banyaklah. Kata setengahnya Ilyas bin Akhta. Hak tadi itu Ilyas bin Akhtub atau Akhta tadi itu disebut dalam kitab Tarikhut Tabari. Muhammad bin Ishaq pun sebut lagu tu juga. Tu. Habis itulah. Habis. Kemudian dikatakan Nabi Ilyasa ni dia bersembunyi serta Nabi Ilyas di Jabal Qasyun daripada Ba'labak, daripada satu tentera nama Ba'labak. Ba'labak tu sahulah. Kerana orang panggil dia anak Ba'labak ni zalim dia nak menghancurkan Bani Israel. Jadi Nabi Ilyas dan Ilyasa ni dia bersembunyi di Jabal Qasyun, dan wafatnya Nabi Ilyasa ni sebelum Nabi Zakaria alaihi salam. Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut 2 kali nama Ilyasa. Pertamanya Suratul An'am ayat 86. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan bermula Ismail dan Ilyasa dan Yunus dan Lut, semuanya kami lebihkan di atas sekalian alam. Satu Suratul An'am ayat 86. Satu lagi ayat hak tadi surah kita baca tadi surah Sad. Wazkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifli wa kullun minal akhyar. Dan ingatlah akan cerita Nabi Ismail, Nabi Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya sekali itu setengah daripada mereka-mereka yang akhyar, mereka-mereka yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Itu dah. Itu 2 tempat tu boleh baca lah. Kalau Nabi Musa 136 tu, gue jenuh nak baca kan ayat.
Cari sendirilah tu. Nah, habis itu. Kemudiannya dan Zulkifli. Umur tak ada sebut ni. Sekejap nanti nak cik tengok. Ada tak umur dia? Ya. Tak ada sebut ni. Tak ada sebut ni. Tak ada. Tak ada sebut. Dalam kitabnya tak ada sebut. Tak ada sebut. Tak ada sebut nak cari sendiri lah tu. Kemudian dan Zulkifli alaihi salamu. Pendapat yang masyhur Nabi Zulkifli ini ialah Nabi lagi Rasul lah. Itu qaul yang masyhur. Tapi wakilah kata setengah, dia bukan Nabi. Hanya seorang lelaki yang soleh. Dan hakim yang menghukumkan dengan adil hukuman dia. Nah, kata setengah. Kalau gitu Imam At-Tabari dia tawakuf. Dia tinggal. Dia terhenti. Dia tidak menghukumkan dia tu bukan Nabi ataukah Nabi. Senyap situ. Tu. Bahkan dalam satu riwayatnya dikatakan Zulkifli ni gelarnya bagi Nabi Ilyas tadi. Pula dah. Jadi pelik habis pula dah cerita. Tapi qaul yang masyhur Zulkifli ni ialah seorang Nabi, seorang sosok yang lain. Bukanlah dia tu Nabi Ilyas, dan sosok yang lain. Bukan dia tu satu gelaran bagi Nabi Ilyas, dia tu sosok insan yang lain. Lagi pula bukan hanya laki-laki yang soleh atau hakim yang adil, bahkan dia Nabi lagi Rasul. Tu sebab dalam Quran sebut wazkur Ismaila wal Yasa'a wa Zulkifli wa kullum minal akhyar. Ingatlah akan Ismail. Ismail tak ada siapa dia iktiraf, memang Nabi lagi Rasul. Ilyas dan Zulkifli ni dua sosok ni ada demo berpapuh atau Ilyas ialah Zulkifli, Zulkifli ialah Ilyas. Dah ulama sebut kata kalau hak tu lah, apa dok sebut dengan wal Yasa'a wa Zulkifli. Tu bermakna tokoh lain-lain. Lagi pula diberikan dengan Ismail hak Nabi. Wa kullun. Semua sekali tu Tuhan takkid minal akhyari, setengah daripada mereka-mereka yang terpilih. Dia sebut tak akhyar dalam Quran ni bukan orang pilih yang biasa daklah. Nabi lagi Rasul lah, tu makna terpilih. Sebagaimana Nabi kita, ana khiyarun min khiyari. Aku yang terpilih daripada sekalian yang terpilih. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab sekalian abain Nabi wa ummahatin Nabi itu semuanya orang-orang yang mentauhidkan Allah, bahkan kebanyakannya mereka nabi-nabi rasul-rasul belaka. Wa taqallubaka fis sajidin. Berbolak-baliklah engkau di dalam mereka-mereka yang bersujud. Apa maksud? Yakni min sulbi nabiyyin ila sulbi nabiyyin, daripada sulbi seorang nabi kepada sulbi seorang nabi, ila sulbi nabiyyin kepada sulbi seorang nabi yang lain, hatta sirta nabiyyan, sehingga engkau hai Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Tu tengok. Tu habis situ. Kata satu jemaah daripada ulama adalah Zulkifli ni ialah anak bagi Nabi Ayyub alaihissalam. Artinya Zulkifli bin Ayyub. Itu kata setengah. Kata setengahnya Nabi Ayyub alaihissalam punya anak siapa? Zulkifli ni. Diriwayatkan Nabi Zulkifli ni setiap harinya semaya 100 rakaat. Dan pada bukit Qasyun di Damsyik tu adalah makam yang dikatakan makam Nabi Zulkifli. Wallahu a'lam sejauh mana. Allah lah yang Maha mengetahui hakikat hak sebenar ceritanya lagu mana. Tetapi di dalam Al-Quran Nabi Zulkifli itu sama juga dengan Nabi Ilyas, namanya disebut sebanyak 2 kali saja. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula dan Daud alaihi salam. Dan Daud ini dan Nabiullah
Daud alaihi salam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.